Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sampai ayat 28 dari surah Al-Ahzab. Tengok surah Al-Ahzab ayat 28. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya. Hai Nabi, katakan kepada isteri-isteri kamu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan segala perhiasannya, maka marilah kemari aku berikan kamu muta'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Okay? Hai Nabi, katakan kepada isteri-isteri kamu, kamu kena tahu sejarah, baru boleh faham Al-Quran. Yang pertama, hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri kamu. Siapa isteri Nabi? Jadi, yang pertama awak kena tahu siapa isteri-isteri Nabi. Baik, saya ulas isteri-isteri Nabi. Yang kedua, apa kesalahan isteri Nabi sehingga Allah suruh Nabi, jika kamu inginkan dunia dan segala perhiasannya, marilah kemari aku berikan kamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Yang pertama nak kena tahu siapa isteri-isteri Nabi. Yang kedua, apa kesalahan mereka sehingga Allah suruh Nabi katakan pada mereka, kalau awak cintakan dunia dan segala isi kandungannya, mari kemari aku ceraikan kamu dengan baik. Awak kena tahu sejarah supaya kamu mudah faham Al-Quran. Isteri Rasul yang pertama Khadijah. Dah tak payah ceritalah, semua orang tahu dah. Kemudian pada 2 tahun sebelum hijrah, Khadijah mati, wafat. Rasulullah berkahwin dengan isteri yang kedua bernama Saudah, perempuan tua, janda, anak ramai. Suami Saudah adalah antara 18 orang yang hijrah pertama ke Abyssinia, iaitu ke Ethiopia. Suami dia. Kemudian pada tahun keempat hijrah, apabila Sayyidina Umar masuk Islam, dengar Mekah jadi aman, suaminya balik ke Mekah, kemudian tak lama dia mati. Oleh sebab itu 2 tahun sebelum hijrah, Rasulullah berkahwin dengan Saudah ini, janda tua, anak ramai. Suaminya salah seorang yang ikut berhijrah ke Abyssinia. Sebelum berhijrah ke Madinah, Rasulullah berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha, anak kepada Abu Bakar. Selepas hijrah ke Madinah, Rasulullah berkahwin dengan Zainab binti Quza'ah. Siapa dia Zainab binti Quza'ah? Zainab binti Quza'ah ini suaminya adalah salah seorang daripada 7 orang yang gugur syahid di Badar. Tak banyak informasi mengenai Zainab binti Quza'ah. Kemudian Rasulullah berkahwin dengan Hafsah, anak kepada Sayyidina Umar. Sayyidatina Hafsah, anak kepada Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah berkahwin dengan Zainab Al-Jasi Al-Jauziyah. Zainab Al-Jasi Al-Jauziyah ini adalah sepupu pihak perempuan dengan Rasul yang ikut berhijrah ke Madinah. Pada kuliah akan datang, insya-Allah kita akan mengulas mengenai perempuan besar ini, iaitu Zainab Al-Jasi Al-Jauziyah. Right. Selepas peperangan Uhud, Rasulullah berkahwin dengan Ummu Salamah. Suaminya Abu Salamah adalah orang yang mendapat cedera yang teruk dalam peperangan Badar, peperangan Uhud. Tetapi selepas peperangan Uhud ada pemberontakan berlaku. Abu Salamah memimpin angkatan tentera menghancurkan pemberontakan itu, dan sekembalinya dengan kemenangan ke Madinah, cederanya di Uhud menjadi parah, lalu dia gugur syahid di Madinah. Jadi Rasulullah berkahwin dengan Ummu Salamah atau nama sebenarnya Hindun. Itu berlaku pada awal tahun ke-4 hijrah. Tahun ke-4 hijrah, Rasulullah juga berkahwin dengan isteri yang lain, iaitu Ummu Salamah,
Juwariyah binti Al-Haris Al-Mukhtalik. Minta maaf, Juwariyah Al-Haris Al-Mukhtalik ini dia berkahwin pada tahun ke-6 sebenarnya. Okey. Dia adalah anak kabilah Al-Mukhtalik. Anak kepada ketua kabilah Al-Mukhtalik. Nanti kita sampai dalam surah Al-Munafikun, surah An-Nur, banyak mengenai perempuan besar ini, yaitu Juwariyah bin Al-Haris bin Al-Mukhtalik, yaitu dalam pertengahan umur 20-an, perempuan yang cantik dalam sejarah. Kemudian Rasulullah SAW berkahwin dengan Raihanah binti Ka'ab bin Asad. Ini adalah anak kepada ketua kabilah Yahudi yang dipancung Bani Quraizah. Bapaknya adalah ketua kabilah Bani Quraizah yang dipancung selepas peperangan Khandaq, yaitu pada akhir tahun ke-5 Hijrah. Dia ni setengah ulama mengatakan dia tak termasuk dalam isteri Rasul sebab dia tetap Yahudi sampai matinya. Kemudian Rasulullah SAW berkahwin dengan Ummu Habibah atau nama sebenarnya Ramlah, anak kepada Abu Sufyan. Ummu Habibah ini adalah termasuk 18 orang yang hijrah ke Abyssinia dengan suaminya, tetapi suaminya masuk Kristian kemudian mati dalam keadaan Kristian di Abyssinia. Inilah isteri Nabi yang hantaran yang paling mahal, yaitu 3.000 dirham, sebab hantaran dibagi oleh Raja Najasyi. Alright. Kemudian Rasulullah SAW berkahwin dengan pada awal tahun ke-7 Rasulullah berkahwin dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab bin Salul. Ini adalah perempuan Yahudi. Dia adalah anak kepada Huyai bin Akhtab bin Salul, ketua kabilah Bani Nadir, dan bapanya adalah orang yang punca dalam peperangan Al-Ahzab atau peperangan Khandaq. Bapanya dipancung di Quraizah untuk mendamaikan penduduk Khaybar. Selepas Khaybar ditawan, Rasulullah berkahwin dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab bin Salul. Kemudian Rasulullah SAW berkahwin dengan Maria Al-Jibsi. Maria Al-Jibsi ini adalah perempuan hadiah daripada Muqawqis Mesir. Jadi Rasulullah berkahwin dengan dia. Dia ini adalah beragama Kristian. Setengah sejarah mengatakan dia masuk Islam sebelum berkahwin. Ada juga sejarah yang mengatakan selepas berkahwin baru dia masuk Islam. Right? Kemudian Rasulullah berkahwin dengan isterinya yang terakhir pada bulan Rajab tahun ke-7 Hijrah, yaitu berkahwin dengan Maimunah. Maimunah ini adalah adik kepada Ummu Jamil. Ummu Jamil adalah isteri kepada Sayyidina Abbas, dan juga Maimunah ini adalah makcik daripada pihak ibu kepada Khalid bin Al-Walid. Itu sebab selepas daripada Umratul Qadha, Khalid bin Al-Walid dengan sebahagian daripada tenteranya masuk Islam. Saya rasa lengkap isteri itu. Semuanya ada 13 isteri Rasul. Semuanya ada 13 isteri Rasul. Jadi Khadijah saja yang wafat sebelum hijrah. Jadi ke-12 isteri Rasul itulah yang ada bersama Rasul ketika wafat. Faham? Jadi apabila kita baca ke ayat yang ke-28, wahai Nabi, katakan kepada isteri-isteri kamu, awak sekarang dah tahu siapa isteri-isteri Rasul. Cuba awak tengok ayat yang ke-50 surah Al-Ahzab. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagi kamu isteri-isteri yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba saja yang kamu miliki, termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikurniakan Allah untuk kamu. Demikian pula anak perempuan dari saudara lelaki bapa kamu, anak perempuan saudara perempuan bapa kamu, anak perempuan saudara lelaki ibu kamu. Tengok, anak-anak perempuan dari saudara ibu kamu yang turut berhijrah bersama kamu. Ini yang merujuk
Zainab binti Qusa'ah Al-Jauziyah. Zainab Al-Jasi Al-Jauziyah. Dia adalah sepupu Rasul dari pihak ibu, yaitu anak-anak perempuan daripada saudara ibu kamu yang turut berhijrah. InsyaAllah minggu depan kita akan mengulas mengenai Zainab Al-Jasi Al-Jauziyah ini. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mengawininya sebagai pengkhususan bagi kamu, bukan untuk kamu orang mukmin. Dan juga perempuan yang menyerah diri kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya khusus untuk Nabi, bukan untuk semua orang mukmin. Ayat ini menyandarkan Nabi boleh berkahwin sebanyak mana kalau Nabi mahu, tetapi khusus untuk Nabi, orang beriman hanya boleh 4. Tetapi ayat yang turun pada tahun ke-8 Hijrah ini, Nabi tidak menambahkan istrinya. Isteri yang terakhir adalah Maimunah tadi. Faham? Sekarang awak dah jelas bahawa Rasulullah SAW memang boleh berkahwin sebanyak mana yang boleh. Dalam sejarah, saya katakan dalam sejarah, Rasulullah ada 13 orang isteri. Ada juga sejarah yang mengatakan 15 dan sebagainya. Cukuplah kalau kita nak faham Al-Quran. Sebab tujuan kita, yang jadi panduan kita adalah Al-Quran. Ada apa yang awak nak tanya mengenai isteri-isteri Rasul? Ada apa nak tanya mengenai isteri Rasul? Tengok. Balik pada ayat 28, hai Nabi, katakanlah kepada isteri kamu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya. Kalau awak materialistik sangat, maka marilah kemari, aku berikan kamu muta'ah dan aku ceraikan kamu dengan baik. Persoalannya, apa kesalahan isteri Rasul sehingga Allah perintahkan begitu? Katakan pada isteri kamu, kalau kamu cintakan dunia dan segala perhiasannya, mari kemari, aku berikan kamu muta'ah, aku ceraikan kamu dengan baik. Apa kesalahan isteri Rasul? Saya nak beritahu kamu, ulama tafsir begitu berhati-hati dalam mentafsir keluarga Rasul ni, Ahlul Bait ini. Dalam mengulas, begitu hati-hati melibatkan keluarga Rasul. Kita tak nak menceritakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sebenarnya, tetapi kena berhati-hati. Sebab Rasulullah SAW dalam hadisnya berkata, barang siapa yang mengatakan ini dariku, padahal dianya tidak, maka dia sudah menempah salah satu tempat di dalam neraka jahanam. Jangan suka buat fitnah, ini daripada Nabi, ini daripada Nabi, sedekah Fatihah daripada Nabi dan sebagainya. Jangan mandai-mandai. Barang siapa yang mengatakan ini daripadaku padahal dia bukan, maka dia menempah salah satu tempat dalam neraka jahanam. Tetapi ulama kena menceritakan tentang ayat Al-Quran yang melibatkan keluarga Rasul. Saya ulang balik, ulama berhati-hati tentang kesalahan isteri-isteri Rasul yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran ayat 28 ini, yaitu jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah kemari, aku berikan kamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan baik. Yaitu apa kesalahan isteri Rasul? Ulang balik, hati-hati dalam mengulas ini. Iri hati, cemburu sesama mereka. Itu ya. Iri hati, cemburu sesama mereka. Kita tengok surah At-Tahrim. Iri hati sesama isteri. Ini adalah satu fitrah. Cemburu adalah satu fitrah bagi seorang isteri. Apa tak lagi di madu. Balik. Hati-hati tapi terpaksa beritahu. Tengok surah At-Tahrim ayat yang pertama, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi kamu? Kamu mencari kesenangan hati isteri-isteri kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu membebaskan diri daripada sumpahmu. Allah Maha Pelindung, adalah pelindung kamu dan Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Tengok ayat yang ketiga.
Ingatlah ketika Nabi berbicarakan secara rahsia kepada salah seorang daripada isterinya, iaitu Hafsah. Ayat ni tak ada dalam Al-Quran, nama Hafsah. Suatu peristiwa, maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, Allah memberitahu hal itu semua perbicaraan antara Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad. Lalu Muhammad memberitahu sebahagian yang diberitakan oleh Allah kepadanya, menyembunyikan sebahagian yang lain. Maka tatkala Muhammad memberitahu perbicaraan antara Hafsah dan Aisyah, Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahu hal ini kepada kamu? Nabi menjawab, telah diberitahu kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Lagi sekali, kalau kamu nak tahu ayat Al-Quran, awak kena tahu sejarah. Ada dua sejarah. Yang pertama, Nabi mengharamkan makan madu. Tetapi satu sejarah yang lebih awak perlu tahu, iaitu Rasulullah SAW apabila berkahwin dengan Maria Al-Jibsi, Allah kurniakan dia seorang anak yang bernama Ibrahim. Kelahiran anak yang bernama Ibrahim ini menimbulkan rasa iri hati isteri-isteri yang lain. Isteri lain yang masih muda-muda, Aisyah masih muda, Maimunah masih muda, Zainab Al-Jasi, Juwariyah masih muda. Jadi kelahiran Ibrahim ini Nabi nampak melebihkan Maria daripada isteri-isteri yang lain. Sudah tentu dengan anak kecil, sebab Nabi tak ada anak lelaki Tahir dan Qasim mati dulu. Kemudian dapat anak lelaki sebagai orang lelaki, dapat anak lelaki pada usia macam itu adalah suatu yang disyukuri. Jadi Rasulullah nampak melebihkan Maria kepada isteri-isteri yang lain. Inilah yang menjadi punca iri hati isteri-isteri Rasul. Okey. Sampaikan satu masa, satu ketika, ni dalam sejarah Allah lebih mengetahui. Okey. Hafsah terlalu marah terhadap Maria sehingga Rasulullah SAW bersumpah. Rasulullah bersumpah untuk tidak mencampuri lagi Maria Al-Jibsi. Padahal Allah halalkan Rasulullah dengan Maria Al-Jibsi. Tengok ayat yang pertama. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi kamu? Mengapa awak haramkan diri awak campur dengan Maria? Okey? Kamu mencari kesenangan hati isteri-isteri kamu, hanya nak memujuk isteri-isteri yang lain. Allah Maha Pengampun lagi Maha. Faham? Kisah iri hati ini memang sudah meluap-luap. Apabila Rasulullah berkata, aku haramkan bercampur dengan Maria, jangan beritahu isteri lain, beritahu Hafsah, jangan beritahu yang lain. Maka Hafsah tadi dah terlalu eager, lalu dia beritahu berkomplot dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tengok ayat yang ketiga tadi. Ingatlah ketika Nabi bicarakan rahsia kepada salah seorang daripada isterinya, Hafsah, satu peristiwa, maka Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah pula. Dah higa sangat. Dia dah higa sangat. Iri hati terhadap Maria itu yang menyebabkan Hafsah tak boleh tahan untuk membuka pekung lalu berbicara dengan Aisyah. Lalu Allah beritahu, kemudian tengok. Dan Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahu hal ini kepada kamu? Nabi menjawab, telah diberitahu kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Saya ulang balik, ulama begitu berhati-hati tentang kisah itu sebab melibatkan ahli baik. Tapi terpaksa cerita, mudah-mudahan kamu dapat faham. Mudah-mudahan yang saya beritahu ini adalah perkara yang benar yang Allah kendaki supaya kita memahami Al-Quran. Tengok, ada komplot di antara keduanya. Ayat yang keempat surah At-Tahrim. Jika kamu berdua bertaubat. Ayat ini turun kepada kedua orang isteri ini, Hafsah dengan Aisyah. Kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, nak menyusahkan Nabi lagi, iri hati sampai susah Nabi nak berdakwah. Okey? Maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, begitu juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain daripada itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhanmu akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat
bertaubat, mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Faham? Jadi isteri Rasul yang dikatakan cinta kepada dunia dalam ayat ini, kita boleh sandarkan daripada surah At-Tahrim bahawa dia adalah cemburu. Tapi cemburu itu adalah satu fitrah kepada seorang wanita, apatah lagi apabila dipoligami. Faham? Terdapat juga cerita soal iri hati ini, iaitu dalam surah An-Nur nanti, iaitu kisah orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha yang terlibat dengan fitnah. Salah seorang yang menerima 80 kali sebatan adalah Ramnah Al-Jahsi. Ramnah Al-Jahsi adalah kakak kepada Zainab Al-Jahsi Al-Jauziyah. Dia merasakan Nabi melebihkan Aisyah daripada adiknya. Itu sebab dia terlibat sedikit dalam fitnah ini. Allah lebih mengetahui, dan dalam sejarah dia adalah antara 3 orang yang dirotan 80 kali rotan kerana fitnah Aisyah. Jadi soal cemburu yang menyebabkan isteri Rasul turunnya ayat Al-Quran ayat 28 ini. Dan dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulaukan semua isterinya 12 itu selama 1 bulan. Dalam sejarah Rasulullah tinggalkan ke semua isterinya itu sehingga 1 bulan lamanya, kerana terlibat dalam fitnah cemburu tadi. Dalam sejarah ini juga, dalam sejarah Rasulullah SAW meninggalkan isterinya selama 1 bulan. Turunlah ayat Al-Quran, tengok surah At-Talaq, tadi surah At-Tahrim, sekarang surah At-Talaq, surah yang ke-65. Ini antara sebab turunnya. Tengok. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi eddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Allah. Setengah ulama mengatakan ayat ini beri panduan kepada Nabi kalau nak menceraikan istrinya. Tapi kalau awak tengok susunan ayat, apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, berarti Nabi dah ceraikan. Sebab ayatnya bukan apabila kamu hendak menceraikan isteri kamu. Kita terpaksa bergantung dengan terjemahan sebab kita orang Melayu. Okey, tengok susunannya. Apabila kamu menceraikan isteri kamu, Nabi ceraikan istrinya. Dalam sejarah Nabi memang ceraikan, nanti saya ulas balik. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi eddahnya dengan wajar. Kalau nak ceraikan isteri, biar ketika dia menghadapi eddahnya yang wajar. Dalam sejarah kalau nak ceraikan isteri, ceraikan selepas dia bersih daripada haid, jangan dicampuri. Maka pada masa itulah waktu yang paling baik untuk diceraikan, supaya eddahnya cuma 2 furuk saja. Datang haid yang kedua, dia sudah bersih, dia boleh kahwin lagi. Tetapi ayat ini lebih luas. Nanti kita sampai surah At-Talaq. Ketika menghadapi eddahnya, apa juga yang menyusahkan isteri menghadapi eddahnya? Isteri dah buyut, dah nak beranak tu, aku talak engkau, jangan. Okey? Jangan. Pastikan dia menghadapi eddah dengan baik. Tetapi ayat ini, hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu yang dapat menghadapi eddahnya dengan wajar. Merujuk turunnya ayat Al-Quran ini selepas surah At-Tahrim, atau pada waktu yang sama ketika ada komplot terhadap dia oleh isteri-isterinya. Faham? Ada apa yang awak tak faham? Ulas balik. Allah lebih mengetahui tentang cerita yang sebenar. Ulama begitu berhati-hati. Tengok balik kepada ayat yang ke-28. Hai Nabi, katakanlah kepada isteri kamu, jika kamu sekalian ingini kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah kemari, aku berikan kamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Tidak ada siapa yang berani berbicara terhadap Rasul tentang perkara ini. Rasulullah SAW tinggalkan istrinya selama 1 bulan. 1 bulan ditinggalkan isteri.
Tidak siapa yang berani bertanya kepada Rasul. Akhirnya Sayyidina Umar meminta izin untuk menemui Rasul sebab dia adalah ayah kepada Hafsah. Okay. Alright. So, dalam sejarah, awak tengok ayat 51 surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Dalam sejarah, Rasulullah SAW menceraikan Hafsah anak Sayyidina Umar, kemudian dia rujuk kembali. Saya ulas balik, ulama berhati-hati tentang keluarga Rasul ini. Tapi sekadar beritahu sebab ada ayat yang boleh disandarkan. Mudah-mudahan saya bercerita benar. Ini daripada Allah sahaja, okay, yang lebih mengetahui. Tengok ayat 51. Kamu boleh menangguhkan daripada menggauli siapa-siapa yang kamu kendaki di antara isteri-isteri kamu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kendaki. Seorang suami boleh menggauli atau menangguhkan isteri dia mana-mana satu sebab dia berpoligami. Okey, tengok . Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagi kamu. Merujuk pada perempuan yang telah kamu cerai ini sudah tentu rujuk balik adalah merujuk kepada Sayyidatina Hafsah, anak kepada Sayyidina Umar, yang Rasulullah SAW dalam sejarah diceraikan, kemudian Rasulullah rujuk kembali. Daripada ayat 51 inilah para ulama, para sejarah boleh sandarkan ayat Al-Quran. Okay? Kita tak ada cakap cerita-cerita luar saja, tetapi ulama begitu berhati-hati tentang keluarga Rasul Ahlul Bait. Okay? Faham? Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kendaki di antara mereka, dan boleh menggauli siapa yang kamu kendaki, siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali daripada perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagi kamu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dah cerai rujuk balik, janganlah ditinggalkan begitu, kesian dia. Jadi ini panduan kepada seorang lelaki kalau dah ceraikan isterinya, rujuk balik dan sebagainya. Alright, kita sekarang balik ayat yang ke-28 surah Al-Ahzab. Sekarang awak dah faham siapa isteri Rasul, apa kesalahan isteri Rasul sehingga menyebabkan turunnya ayat Al-Quran 28. Hai Nabi, katakan kepada isteri kamu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah kemari aku berikan kamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Apabila sebulan istrinya ditinggalkan, Sayyidina Umar meminta izin masuk menemui Rasul. Antara peristiwa yang menyedihkan dekat situ, apa kata Sayyidina Umar? Wahai Rasulullah, aku lihat Raja Parsi dengan segala kemegahan, Raja Bazan dengan segala kemewahan, Frederick Rom dengan segala kekayaan, tetapi kamu, wahai Nabi Muhammad, kanan kiri sana sini milik kamu, tapi kamu berlandaskan dengan tikar daun pelepah kurma saja. Nabi tidur beralaskan pelepah kurma saja, dengan ada segenggam gandum. Begitulah keadaan Rasul. Rasul menjawab, bukankah aku ini Rasulullah? Itu satu yang tragis tentang keadaan Rasul. Sebab Rasul dua rumah di sebelah Masjidil Madinah tu, Masjid Madinah tu, Masjid Nabawi, iaitu rumah Saudah, rumah Aisyah dengan bilik dia. Di situlah dia mengasingkan diri selama sebulan dari isteri-isterinya. Alright, ada apa yang nak orang tanya mengenai Al-Quran ini? Jika kamu sekalian ingini dunia dan segala perhiasannya, marilah kemari aku berikan mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Tengok panduan, nanti kita sampai surah At-Talaq ayat 227, 228, surah Al-Baqarah, surah At-Talaq. Kalau nak cerai, yang pertama berikan dia mut'ah. Isteri suami kena beri mut'ah. Awak tahu mut'ah tak? Suatu yang besar, hadiah yang besar untuk isteri. Rumah ke, kereta ke, duit ke, sesuatu yang besar. Okey.
kewajipan suami, wajib, sebab dia ada dalam Al-Quran untuk memberi mut'ah kepada isterinya. Tapi saya ulang balik, kamu hendaklah sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Kalau awak tidak berdamping dengan Al-Quran, suami awak tak pernah berdamping dengan Al-Quran, apabila berlaku cerai-berai, tengok dalam Al-Quran suami wajib beri mut'ah. Selama ni awak tak pernah rujuk Al-Quran, suami tak pernah rujuk Al-Quran pun. Okey? Si isteri minta yang bukan-bukan, tamak. Si suami kedekut, harta banyak, bagi sedikit ciput je untuk isteri. Padahal Allah perintahkan kepada suami untuk memberikan mut'ah, suatu yang besar, hadiah. Untuk kawan doktor tu, dia Jordan, kahwin dengan Kristian Amerika. Dia ceraikan, banglo dekat Amerika diserahkan pada isterinya. Dia merempat lari ke Malaysia. Sahabat doktor yang dekat sini, Kampung Melayu, banglo dengan swimming pool serta 10 ekar sawit diserahkan pada isterinya. Dia duduk kat kondo 3 bilik kecil. Soalnya, apakah suami awak membaca Al-Quran atau tidak? Apakah kamu membaca Al-Quran atau tidak? Jadi kalau awak tak membaca, suami pun baca, dia tahu bahawa kalau dia nak menceraikan isterinya, wajib beri sesuatu yang besar sebagai hadiah, satu mut'ah. Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jangan cerca isteri, jangan cerca suami, jangan cerita keburukan isteri kamu dekat luar. Ceraikan dengan baik, lepaskan dengan baik. Ini dari agama, bukan menjaja cerita kepada adik-beradik awak keburukan isteri awak. Jangan. Faham? Nanti kita akan mengulas mengenai edah, rujuk, talak dan sebagainya, InsyaAllah kalau Allah izinkan. Okey? Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah kemari, aku berikan kamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jika kamu sekalian menghendaki keredaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan siapa yang berbuat baik di antara kamu ganjaran yang besar. Barang siapa yang inginkan keredaan Allah dan Rasul, isteri-isteri Nabi, isteri-isteri orang beriman, awak redha je, apa yang Allah perintahkan, Allah menyediakan ganjaran yang besar di antara kamu. Tengok ayat yang ke-30. Wahai isteri-isteri Nabi. Ini untuk isteri-isteri Nabi. Peringatan untuk perempuan yang beriman kalau nak jadi isteri Nabi. Siapa-siapa di antara kamu yang membuat keji yang nyata, nescaya akan dilipat gandakan seksanya ke atas mereka 2 kali ganda, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kalau isteri Nabi buat kesalahan, Allah akan azab 2 kali ganda. Barang siapa di antara kamu sekalian yang tetap taat pada Allah dan Rasul, mengerjakan amalan soleh, nescaya kami akan berikan ganjaran 2 kali ganda dan kami sediakan rezeki yang mulia. Kalau isteri Nabi buat maksiat, 2 kali ganda Allah azab. Tapi kalau isteri Nabi membuat kebaikan, isteri Nabi juga mendapat 2 kali ganda ganjaran. Tengok. Dan kami berikan rezeki yang mulia. Jangan risau wahai isteri Rasul, Allah dah tetapkan untuk kamu rezeki yang mulia. Ikut sahaja dari agama. Nak jadi isteri Nabi Tengok ayat yang ke-32. Wahai isteri Nabi, kamu sekalian tidak seperti wanita lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga kedengkian keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkan perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatlah Allah dan Rasul. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa daripada kamu, wahai ahli bait, dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersih. Tengok panduan isteri Rasul. Ini untuk isteri Rasul. Kewajipan isteri Rasul untuk ikut. Isteri orang beriman sudah tentu menjadikan isteri Rasul sebagai idola.
sekalian tidak sama seperti wanita lain. Kalau suami awak orang yang berdakwah dalam agama, awak jaga tingkah laku awak. Kalau berbicara, jangan kamu tunduk. Maksud dia berkata dengan jelas, jangan banyak. Tengok, orang yang ada penyakit dalam hatinya, orang munafik sentiasa ingin melihat keaiban isteri-isteri Nabi dan isteri orang beriman ini. Kalau awak, suami awak terlibat dengan dakwah, awak jaga akhlak kamu. Jaga akhlak kamu. Alright. Berbicara terus, jangan sombong, jangan keras. Duduk encik. Tulis nama encik. Jangan ada lebih pula. Encik duduk kat mana encik ya? Tak. Awak adalah isteri Rasul. Awak adalah isteri kepada orang yang beriman. Kamu diperhatikan, tengok. Nescaya maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga keinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Orang munafik sentiasa memerhatikan isteri-isteri Nabi. Sentiasa memerhatikan isteri orang beriman, keluarga beriman. Keaibannya akan dihembur-hemburkan untuk memberi mudarat, untuk memberi fitnah kepada si suami tadi. Tengok ayatnya. Hendaklah kamu tetap di rumahmu. Ayat ini untuk kepada isteri Nabi, bukan untuk isteri orang beriman. Isteri Nabi hendaklah tetap di rumah. Isteri orang beriman, awak boleh keluar, awak boleh bekerja. Tidaklah diharamkan oleh ulama yang mengatakan awak tak boleh keluar daripada rumah, tetapi jangan keluar kalau tidak perlu. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu, kerana sering kali menimbulkan fitnah kepada orang lain. Bukankah kamu sudah jadi isteri orang? Kamu berjalan sendiri-sendiri dekat shopping komplek. Ditakdirkanlah bertemu dengan sepupu awak yang lelaki. Tiba-tiba ada pula sepupu daripada pihak suami kamu yang terlihat kamu dengan orang lain. Walaupun sepupu kamu, akan menimbulkan fitnah kepada keluarga itu. Apa tak lagi apabila suaminya adalah ustaz ke mufti sana sini. Orang munafik paling suka kalau berita keburukan keluarga orang-orang beriman ini tersebar. Tengok isteri ustaz pakai barut. Tengok anak ustaz keluar dengan dating dengan laki lain. Tengok ini makan rasuah adalah cucu kepada mufti yang dahulu. Suka dikait-kaitkan, suka menyebarkan fitnah. Faham? Jadi isteri Rasul, perintahnya jangan kamu keluar dari rumah. Tak perlu, jangan keluar. Jadi panduan kepada isteri orang yang beriman, tak perlu, jangan keluar. Awak dah jadi isteri orang. Faham? Senang menimbulkan fitnah. Orang-orang munafik tadi, tengok ya. Sehingga orang yang ada penyakit dalam hatinya suka menimbulkan fitnah. Kita tengok dalam fitnah Aisyah. Apabila Sayyidatina Aisyah tertinggal dalam balik dari peperangan Al-Mukhtalif, dia terpaksa menumpang duduk di atas unta Safwan Mu'attil, masuk ke bandar Madinah ketika asar. Orang-orang munafik lagi sekali mulalah menyebarkan fitnah, paling suka betul terhadap isteri Rasul yang mulia. Disebarkanlah fitnah Aisyah ada hubungan sulit dengan Safwan Mu'attil. Jadi sebagai isteri kepada orang beriman ataupun sebagai orang yang nak jadi beriman, kamu hendaklah jadikan isteri Rasul sebagai contoh. Tak perlu, jangan keluar. Ditengok dekat office ni, kalau awak tengok isteri orang-orang beriman datang kat sini dengan rawatan, suaminya sentiasa ada. Suaminya ada di sebelah biasa. Sebab dia tak nak ada fitnah. Faham? Faham? Alright. Tengok. Dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu, okey? Dan janganlah
janganlah kamu berhias bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Tengok. Dan hendaklah kamu tetap di dalam rumah kamu. Tak perlu, jangan keluar. Bahkan ada hadis Rasul, sebaik-baik tempat untuk bersolat bagi wanita adalah di rumahnya. Walaupun sembahyang tarawih, sebaik-baik tempat untuk bersolat bagi wanita adalah di rumahnya. Di Mekah Madinah itu orang musafir lain, itu orang luar. Memang orang Malaysia, orang seluruh dunia. Jadi berpandukan dengan Al-Quran, perempuan pun tak perlu nak berterawih dekat masjid. Bukan tak boleh, tapi sebaik-baik tempat adalah di rumah. Ini panduan. Orang nak mentafsirkan selain daripada itu, terserah pada mereka. Tetapi bandingkan dengan, dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu. Tengok. Dan janganlah kamu berhias, bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Jangan berhias seperti orang-orang jahiliyah. Kamu sudah isteri orang kan? Merujuk kepada isteri Nabi, isteri orang beriman tadi. Jangan nak berhias, nak melawar, pakai seksi sana sini, nak mencari laki orang lain ke? Oh, nak tackle laki lain ke? Dalam Al-Quran ada panduan, hendaklah kamu labuhkan tudung kamu ke bawah paras dada, juyuban. Hendaklah kamu labuhkan jilbab kamu seluruh tubuh. Jangan ada fitnah. Dekat luar bukan main seksi, dekat rumah pakai bedak sejuk, tepek. Takut keluar nanti muka tak lawa. Okay? Dan janganlah kamu berhias, bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Mana? Pakaian dah tak senonoh. Bila dia tunduk, kat punggung ada gambar bunga pula. Terdedah sana sini. Jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti jahiliyah. Tengok dalam pakaian. Jangan kamu hentak-hentakkan kaki. Minta perhatian dalam Al-Quran. Jangan pakai lucing dekat kaki. Ini isteri orang suruh tengok dia. Awak suka orang tengok awak. Padahal awak dah isteri orang. Baik-baik. Kalau kamu dah jadi isteri orang, isteri Nabi menjadi panduan bagi kamu. Dan janganlah seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Orang dah kahwin, campur cakap bicara dengan lelaki lain dengan tanpa batas. Padahal orang yang bukan muhrim dan tak sepatutnya tak ada kena mengena dengan kamu. Jaga akhlak kamu. Saya ulas balik, ayat ini untuk isteri Nabi dan panduan kepada orang yang beriman. Boleh keluar, bukan tak keluar. Ayat ini turut untuk isteri Nabi, bukan untuk orang beriman. Tapi kalau tak perlu, jangan keluar. Berpakaian, berakhlaklah seperti isteri Rasul. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Tengok, saya tertarik ayat Al-Quran ini untuk isteri Rasul. Tunaikanlah zakat, wahai isteri Nabi. Berarti harta isteri Nabi, harta isteri Nabi, harta Nabi, harta Nabi. Nabi tidak ambil kesempatan terhadap kekayaan isteri-isterinya, tidak. Kecuali Khadijah yang menginfakkan hartanya beri kepada Rasul untuk agama. Tetapi isteri lain Rasulullah tidak mengambil daripada isteri-isterinya, walaupun isterinya itu kaya raya. Siapa tak kenal Ummu Habibah, anak saudagar Abu Sufyan? Bukankah Juwariyah binti Al-Haris Al-Muttalib anak ketua kabilah? Bukankah Maimunah adalah perempuan yang merdeka? Bukankah Zainab Al-Jasi perempuan bangsawan yang merdeka? Bukankah Safiyah binti Huyai bin Akhtab adalah anak Huyai bin Akhtab bin Salul, ketua kabilah Bani Nadir Yahudi? Mereka adalah kaya, tetapi Rasulullah duduk dekat bilik dia cuma beralaskan pelepah kurma. Tengok orang yang beriman, dia takkan mengambil harta isteri dia. Faham? Ulang balik, bawa Al-Quran ini dalam keluarga kamu.
bawa Al-Quran dalam keluarga kamu, dalam suami kamu, mak bapak kamu, supaya dia tahu peraturan. Kita tak nak ada lelaki mengambil harta isteri dengan sewenang-wenang. Itu sebabnya tengok, dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu, janganlah kamu berhias seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Harta isteri tetap harta isteri. Kita tengok Safiyah binti Huyai bin Akhtab bin Salul ini mewariskan, mewasiatkan hartanya untuk adiknya yang bangsa Yahudi yang berada di Khaybar. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa daripada kamu, wahai ahli bait. Allah akan ampunkan dosa kamu, wahai ahli bait, dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Sebab dia adalah ikutan kepada perempuan-perempuan mukmin. Begitu juga isteri kepada orang yang nak berdakwah, ustaz dan sebagainya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kamu dengan ayat dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Ingat apa yang dibacakan oleh Rasul dekat rumah. Apa ingat apa Al-Quran ni tadi? Wahai isteri Nabi, ingat apa yang Rasulullah bacakan. Tengok, dan juga apa yang Nabi buat, sunnah Rasul. Hendaklah kamu ingat. Orang akan bertanya kepada isteri Nabi, macam mana Nabi makan, macam mana Nabi berpakaian, macam mana Nabi tidur dan sebagainya. Jadi ingat bagaimana tingkah laku Rasul yang Aisyah katakan, kalau kamu nak melihat Al-Quran jalan, maka lihatlah akhlak Rasul. Jadi hari ini kita dah mengulas ayat 28 hingga ayat 34. Ayat 34 ini daripada surah Al-Ahzab. Jadi insyaAllah kita akan sambung kuliah pada minggu hadapan, iaitu ayat seterusnya. InsyaAllah kita sambung kuliah pada minggu hadapan. Ada apa orang nak tanya mengenai ayat Al-Quran 28 hingga 34 ini, mengenai isteri-isteri Rasul dan juga kesalahan yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran tentang isteri Rasul ini. Demi Allah, saya dapati dalam ahli tafsir ulama berhati-hati menyentuh keluarga Rasul ini, sebab takut-takut tersalah ulas. Tetapi terpaksa diulas sebab ada ayat Al-Quran yang boleh disandarkan. Allah lebih mengetahui keadaan sebenar. Mudah-mudahan saya tidak memberi gambaran yang salah tentang Al-Quran, dan mudah-mudahan kamu dapat faham tentang Al-Quran. Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya mengenai tadi ada kaitan dengan surah At-Tahrim tadi. Apa nama dengan At-Tahrim yang ini surah Tahrim dengan pagi awak subuh baca Tahrim. Oh, tak ada kena. Itu Tahrim. Itu tak ada kena. Yang pagi subuh Tahrim itu tak ada kena mengena ni. Ini Tahrim ini adalah mengharamkan. Surah At-Tahrim mengatakan Tahrim. Tahrim lain. Tahrim lain. Tak ada kena mengena. Ini adalah kisah mengharamkan. Tajuk dia surah At-Tahrim adalah mengharamkan, iaitu Nabi mengharamkan diri dia bercampur. Sebenarnya ada dua cerita yang mengatakan, yang pertama kisah Nabi mengharamkan madu, sebab dia berpakat antara isteri-isterinya termasuk Saudah sendiri. Dia kata salah satu cerita, ada dua cerita. Yang pertama dia katakan, kalau nanti Nabi keluar daripada rumah isterinya Zainab Al-Jasi, katakan saja aku bau urfut, iaitu bau pokok yang mengeluarkan bau yang busuk. Nabi tak suka benda busuk. Jadi apabila Nabi keluar daripada rumah Zainab pergi rumah isteri, dia kata aku bau urfut, pokok maghafir. Pokok tu nama maghafir. Nabi kata aku tak makan pokok ni, bau ni busuk. Cuma saya minum madu di rumah Zainab. Barangkali lebah yang makan pokok urfut ni. Jadi Nabi pergi ke rumah Saudah pun berkata aku bau urfut. Ada komplot di antara isteri mereka. Jadi Nabi kata aku tak makan urfut maghafir, tapi aku makan madu rumah Zainab, barangkali lebah. Dia kata bau urfut. Kalau begitu aku haramkan makan madu. Itu satu cerita. Tapi satu cerita lain adalah Nabi mengharamkan dirinya bercampur dengan Maria Al-Jibsi. Ulama
agak hati-hati tentang mengulas, mengharamkan campur dengan marga ini sebab melibatkan keluarga Rasul. Tetapi ada dua cerita, yang mana satu Allah lebih mengetahui. Okey? Tapi tak ada kena-mena dengan tahrim pagi subuh tu, bukan. Ini tahrim mengharamkan gigi. Okey? Ada apa lagi nak tanya? Mengenai isteri Nabi. Ada? Ada apa nak tanya kepada? Ada? InsyaAllah kita akan sambung kuliah pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.